tajuk hari ini adalah disebabkan penolakan permohonan darurat oleh Yang di-Pertuan Agong, maka Tan Sri Muhyiddin Yassin harus letak jawatan sebagai Perdana Menteri. Now, saya kena cepat sikit sebab anytime boleh hujan ya. Okay. Jadi isu ni banyak persoalan sebenarnya timbul. Ya, dalam pada isu ni iaitu ataupun dalam pada Istana Negara telah mengeluarkan kenyataan confirm bahawa Yang di-Pertuan Agong telah tolak permohonan darurat oleh Muhyiddin. Dalam pada persoalan sama ada kita akan adakan darurat atau tidak terjawab, ada banyak persoalan yang timbul. Jadi saya akan cuba jawab secepat mungkin. Okey, disebabkan ada banyak persoalan yang timbul, cara terbaik untuk kita memahami apa yang berlaku adalah adalah sekiranya kita mulakan dengan apa yang nyata, tersurat. Okey. Tersuratnya, Tan Sri Muhyiddin Yassin selaku Perdana Menteri telah ke istana selepas mesyuarat kabinet, dan di dalam mesyuarat kabinet itu ya, menteri-menteri semua telah bersetuju untuk diusulkan kepada Yang di-Pertuan Agong agar dibuat proklamasi darurat, pengisytiharan darurat lah. Okay? Dan dengan persetujuan itu, Tan Sri Muhyiddin Yassin telah bergegas ke Istana Kuantan, dan di situ beliau telah memanjangkan hasrat ini kepada Yang di-Pertuan Agong atas alasan perlu memerangi wabak COVID. Okay. Itu yang berlaku. Kemudian hari ini, Yang di-Pertuan Agong setelah bermesyuarat dengan Raja-Raja Melayu tanpa kehadiran Sultan Kelantan, okey, telah memutuskan, Yang di-Pertuan Agong telah memutuskan bahawa tidak perlu diadakan darurat. Okey. Okey. Sekaligus bermakna tersurat ya. Sekaligus bermakna Yang di-Pertuan Agong tidak setuju dengan langkah yang dicadangkan oleh kerajaan pimpinan Muhyiddin Yassin berhubung dengan cara-cara kita nak menangani wabak COVID yang menggila selepas ini. Ini terang-terang tidak bersetuju. Okey. Manakala itu, apa lagi yang tersurat ya, kita kena tahu Tan Sri Muhyiddin Yassin secara tidak langsung dan langsung telah diberitahu oleh Istana Negara menerusi tindakan Yang di-Pertuan Agong menidakkan pengisytiharan darurat ni secara langsung dan tidak langsung. Tan Sri Muhyiddin Yassin telah diberitahu bahawa anda perlu ikut atau menuruti proses-proses perundangan dan pentadbiran negara seperti mana ianya termaktub di dalam Perlembagaan Persekutuan. Ya, termasuklah pembentangan bajet di dalam parlimen dan kemudian pengundian bajet tersebut. Semuanya perlu mengikut turutan biasa. Maka secara langsung dan tidak langsung Yang di-Pertuan Agong telah menidakkan usaha untuk menangguhkan sidang parlimen, untuk menangguhkan pembentangan bajet. Itu yang tersurat, itu yang berlaku. Jadi rumusannya daripada dua ni sahaja, maka kita boleh rumuskan bahawa Yang di-Pertuan Agong sebenarnya tidak bersetuju dengan apa yang Muhyiddin ingin lakukan, dan justru tidak bersetuju bahawa perlunya diberi kuasa-kuasa berlebihan kepada Muhyiddin untuk menangani wabak COVID, sebab dia tidak nampak, baginda tuanku tidak nampak perlunya kuasa-kuasa ni diberikan, perlunya parlimen ditangguhkan, perlunya pembentangan bajet ditangguhkan, kerana pada hemat baginda, apa yang berlaku sekarang ini sudah memadai dan tidak ada faktor kecemasan atau faktor darurat yang mengancam nyawa manusia, mengancam nyawa rakyatnya di persekutuan, mengancam dari segi kesihatan ke, dari segi apa ke, baginda tuanku tidak nampak. Yang Muhyiddin, yang nampak siapa? Kononnya lah. Yang nampak siapa? Muhyiddin. Muhyiddin kononnya nampak ada ancaman, tetapi baginda tuanku tak nampak. Maknanya tak setuju dengan Muhyiddin, tak setuju dengan kerajaan persekutuan bahawa ada ancaman. Okey? Satu lagi perkara yang tersurat adalah apabila Muhyiddin pergi berjumpa dengan Agong dan mencadangkan darurat,
Muhyiddin secara tidak langsung mengaku bahawa kerajaan pimpinannya gagal untuk menangani COVID, walaupun kabinet yang dibentuk oleh Muhyiddin merupakan kabinet terbesar dalam sejarah tanah air, menggunakan dana rakyat dan negara untuk membayar menteri-menteri, banyak timbalan-timbalan menteri dalam kadar yang tidak pernah dilihat sepertinya sebelum ini. Okay? Tak boleh tangani masalah COVID. Okay? Jadi apa yang kita nampak dari sini? Muhyiddin dengan kabinet besar tu, dia dah mengaku dia tidak boleh kawal COVID ni, dan dia pergi jumpa agung nak darurat supaya dia diberikan kuasa lebih. Kononnya dengan kuasa lebih itu dia boleh tangani darurat COVID. Kononnya dengan menangguhkan sidang parlimen, dengan menangguhkan undian bajet dan sebagainya, dia boleh menangani COVID. Tapi benda ni tidak masuk akal dari beberapa segi. Pertamanya adalah lebih munasabah bajet itu dibentangkan di parlimen dan dibahaskan supaya plan ataupun peruntukan terakhir untuk COVID tu akan jadi terbaik. Sebab dia bukan hanya ikut kepala Muhyiddin, tetapi dia mendapat pendapat daripada semua pemimpin-pemimpin politik yang merupakan ahli parlimen berdasarkan apa yang mereka faham dari konstitusi mereka. Sebab Muhyiddin kena dapat feedback dari mereka. Sebab ada 222 ahli parlimen, 222 konstitusi yang melibatkan banyak penduduk. Masing-masing konstitusi berbeza, ada pengalaman dan masalah berbeza. Jadi mereka akan salurkan masalah ni dan semua perkara yang berkaitan dengan wabak COVID ni kepada MP-MP mereka yang seterusnya dapat memberikan cadangan terbaik agar belanjawan itu lebih kukuh. Jadi tidak masuk akal untuk Muhyiddin buat style diktator dengan diberikan kuasa lebih supaya bajet itu tidak dapat diundi dan mungkin tidak dibahaskan. Okey? Kerana bajet itu penting untuk membantu rakyat. Okey? Jadi tak nampak logik lah untuk darurat lah kita rumuskan lah. So, nampak sangat apa yang berlaku hari ini adalah yang di Pertuan Agong atau institusi diraja, ya, raja-raja Melayu lah, tidak setuju dengan kerajaan, langkah kerajaan nak memerangi wabak COVID. Dan kerajaan dah mengaku tidak mampu memerangi wabak COVID. Walaupun dulu mengatakan bahawa wabak ini terkawal. Jadi, bila kerajaan secara tidak langsung dah kata mereka tak tahu nak kawal wabak COVID, hinggakan membuat satu pembentangan, satu cadangan ya, darurat yang tidak masuk akal. Dan kemudian yang di Pertuan Agong tak nampak pula perlunya darurat dan dia kata kerajaan seharusnya boleh menangani perkara ni. Bermakna kerajaan kita gagal mentadbir, gagal berfungsi. Apabila gagal berfungsi, secara tidak langsung Muhyiddin perlu ambil iktibar untuk letak jawatan. Dan memandangkan institusi diraja sudah tidak bersetuju dengan cara pentadbiran yang dicadangkan oleh Muhyiddin yang dah mengaku gagal, maka Muhyiddin sekiranya ada maruah, dia perlu letak jawatan. Kerana penolakan cadangan darurat itu merupakan satu tamparan hebat daripada yang di Pertuan Agong kepada Muhyiddin. Itulah yang kita harus tahu, itulah yang berlaku. Itu yang clear. Okey. Kemudian timbul persoalan. Rata-ratanya netizen, rakyat semua gembira dengan keputusan Duli Yang Maha Mulia yang sungguh bijaksana dan berjiwa rakyat. Dan mereka juga bersetuju bahawa kerajaan Muhyiddin telah gagal. Rata-ratanya semua orang dah nampak bahawa Muhyiddin sebenarnya menggunakan darurat ni sebagai alasan ya untuk menangguhkan sidang parlimen dan undi belanjawan kerana dia tahu bahawa undi belanjawan tidak akan diluluskan oleh Dewan Rakyat yang akan menyebabkan kerajaannya akan tumbang. Jadi dia nak gunakan rakyat, gunakan institusi diraja. Kira menipulah untuk selamatkan tengkuk dia kerana nak kekal berkuasa. Walaupun Muhyiddin tidak memiliki majoriti. Okey? Jadi Muhyiddin nak gunakan apa jua
loophole yang ada dalam Perlembagaan Persekutuan, termasuk loophole darurat ni untuk cuba selamatkan kedudukan dia. Itu yang berlaku. Jadi rakyat dah tahu. Tapi rakyat ada juga ramai yang tanya kepada saya, jadi mengapa tuanku dalam mesej dia ataupun pihak istana lah, dalam perutusan tu dia tulis sana mereka ada keyakinan bahawa kerajaan dapat menangani isu wabak COVID ni dan babak belanjawan juga mereka beritahu bahawa belanjawan ini penting untuk rakyat, ya. Jawapannya, sebab institusi diraja dan Yang di-Pertuan Agong adalah di atas politik. Dia sebenarnya tidak boleh terlibat dengan politik. Jadi sebagai ketua negara, dia mengeluarkan kata-kata yang diplomatik, positif dan bukannya kata-kata yang menunjukkan bahawa Agong sedang masuk campur urusan politik. Ya, itulah sebabnya. Jadi yang itu adalah a standard positive thing that the Agong has to say. Sebabnya dia tidak boleh masuk campur dengan politik. Jadi dia beri harapan terbaik. Harapan dia adalah supaya belanjawan ini yang penting untuk rakyat perlu diperlukan dan sebagainya, dan diharap ahli-ahli parlimen tidak menimbulkan apa-apa kekacauan dan sebagainya. Ya, sebab Agong tidak boleh campur dengan politik. Dia atas pada politik. Okey? Jadi itu yang seharusnya dikatakan oleh seorang yang bergelar Yang di-Pertuan Agong. Dan saya amat kagum dengan kenyataan Yang di-Pertuan Agong. Tapi pokoknya Yang di-Pertuan Agong tolak cadangan darurat, menunjukkan beliau bagi dia tuanku dan Raja-Raja Melayu tidak yakin dengan kemampuan kerajaan, cadangan kerajaan berhubung cara-cara nak menangani COVID selepas ni. Maknanya tidak yakin lah. Dan kerajaan secara tidak langsung telah mengaku bahawa mereka tidak tahu cara nak menangani. Jadi letak jawatan lah. Ini dah, Agong dah tak yakin. Kemudian kerajaan pun tak tahu nak buat apa. Tapi Agong yakin bahawa memang tak perlu darurat. Memang keadaan ni boleh ditangani. Maknanya kerajaan tak tahulah nak mentadbir. Jadi letak jawatan lah. Muhyiddin letak jawatan lah. Kalau ada maruah. Okay? Atau Muhyiddin jadikan usul tidak percaya sebagai agenda utama apabila parlimen bersidang. Okey? Tak payah tunggu bajet. Beza dia sikit saja, tapi lebih senang usulkan undi tidak percaya supaya kerajaan baru dapat dibentuk serta-merta, kerajaan yang yakin, kerajaan yang berjiwa rakyat, kerajaan yang mampu menangani masalah COVID, supaya dengan cepat, dengan pantas bajet dapat dibentuk dan dibentangkan untuk membantu rakyat. Itu yang harus dilakukan. Ya. Jadi kesimpulannya sebenarnya apa yang berlaku adalah Muhyiddin hari ini sudah kena tamparan hebat kerana institusi diraja sendiri nampaknya secara tidak langsung telah memberi undi tidak percaya kepada satu daripada cadangan besar yang dikemukakan oleh Muhyiddin yang melibatkan masa depan rakyat, kebajikan rakyat, kesihatan rakyat dan sebagainya. Istana telah memberi undi tidak percaya terhadap Muhyiddin berdasarkan cadangan itu. Ini satu kegagalan yang amat besar pada kerajaan persekutuan yang tidak pernah terjadi dalam sejarah tanah air. Ini sahaja sudah cukup untuk seharusnya lah mendesak Muhyiddin letak jawatan. Okey? Jadi kalau ada maruah, letak jawatan. Kalau tak ada maruah, we do it the hard way. Okey? Dan saya memang harap dan memang nampak dia menjurus ke arah itu. Undi tidak percaya, undi bajet itu tidak akan berjaya. Kerana kerajaan baru yang yakin, berjiwa rakyat, yang benar-benar untuk rakyat harus terlibat secara langsung dalam pembentukan bajet yang betul-betul sesuai, yang boleh dilaksanakan dengan berkesan demi rakyat. Ya, bukan kerajaan yang tak yakin dan tak tahu nak buat apa. Jadi kalau dah tak yakin nak cara nak menangani COVID hingga membuat satu cadangan yang sungguh dahsyat, yang sungguh tidak masuk akal, iaitu darurat, masakan mereka boleh membuat satu bajet
yang bersesuaian untuk membantu rakyat. Ya. Jadi kita perlu kerajaan baru. Jadi untuk itu undi bajet ni saya harap gagal. Saya harap gagal supaya akan berlaku perubahan kerajaan dan kerajaan baru serta-merta boleh membuat pembentangan bajet baru, ya, untuk yang benar-benar dapat membantu rakyat. Kerana apabila kerajaan itu yakin, berjiwa rakyat, tahu cara nak menangani masalah COVID, ya. Sebelum ni kerajaan dah berjaya untuk menangani masalah COVID sebelum Muhyiddin datang, ya. Kerajaan sebeginilah yang boleh membuat satu bajet yang mereka tahu nak uruskan. Mereka tahu cara bajet itu boleh digunakan sebaik mungkin untuk menangani masalah COVID di negara ini. Okey? Jadi itulah yang saya nak sampaikan, sebab orang tanya, mengapa baginda tuanku kata begini begitu. Ya, memang dia kena positif sebab dia di atas politik. Tetapi istana dengan jelas dah menunjukkan bahawa mereka tidak setuju dengan hala tuju kerajaan dari segi cara nak menangani wabak COVID. Maknanya secara tidak langsung istana dah beritahu kerajaan ni tak tahu nak buat apa. Okey? Dan selebihnya kita kena balik kepada Perlembagaan Persekutuan. Jadi baginda tuanku telah menidakkan penangguhan sidang parlimen, menidakkan penangguhan pembentangan bajet. Jadi bajet kena dibentangkan dan secara tidak langsung istana telah beritahu Muhyiddin, kau kena ikut peruntukan perundangan dan perlembagaan, apa yang termaktub dalam perlembagaan. Maknanya kena undi lah. Dan apabila kita undi, dia kena secara demokratik. Ya. Dan kalau gagal, Muhyiddin kena letak jawatan. Okey. Baik, ada soalan? Oh. Okey, soalan bertulis, ya. Okey. Apakah pandangan saya berkenaan dengan kenyataan Syed Saddiq? Okey. Sudah, saya tak nak komen berkenaan dengan Syed Saddiq ni atas sebab-sebab tertentu buat masa ni. Jadi saya tak nak komen, dan bagi saya kenyataan dia tak relevan lah, okey, buat masa ni. Cuma saya berikan pendapat peribadi saya. Ini bukan pendapat sekutu saya ke siapa ke, pejuang ke apa ke, entah siapa ke, no. Pendapat peribadi saya. Syed Saddiq dah menyimpang. Buat masa ni tu je. Dah menyimpang, ya. Syed Saddiq dah menyimpang. Okey. Sebab saya nampak hala tuju dah pelik. Okey. Itu jawapan dia lah. Okey. 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 So itulah yang lagi satu, sudah pasti dalam keadaan ni Muhyiddin dalam keadaan kritikal dan panik. Jadi kita akan lihatlah muka-muka yang benar-benar bersekongkol ataupun berpuak dengan Muhyiddin, sebab dia akan kerahkan orang-orang sebegini untuk mengeluarkan kenyataan-kenyataan media untuk cuba what they say, soften the blow in English, untuk mengurangkan impak daripada tamparan yang diterima oleh Muhyiddin daripada pihak istana. Jadi sudah tentulah mereka akan buat kenyataan, memberi fokus lah. Contohnya baginda tuanku kata bajet kena ni penting untuk rakyat, ya. Sebenarnya ada dua cara melihat kenyataan baginda tuanku yang mengatakan bahawa bajet itu penting untuk rakyat. Ada dua cara lah. Cara pertama, orang boleh spin, dia kata memang baginda tuanku secara tidak langsung dia tidak mahu ini berlaku. No. Baginda tuanku tidak akan masuk campur politik. Jadi sebagai ketua negara, dia hanya memberikan pandangan dia sebagai ketua negara, sebagai raja berjiwa rakyat, iaitu bajet tu penting untuk rakyat. Okey? Dia tidak masuk campur babak politik. Dia tidak kata saya berharap bajet tu diluluskan menerusi undi perundangan dan parlimen dan sebagainya. Sebab kalau baginda tuanku dah yakin, dan semua orang memang tahu Muhyiddin tidak ada majoriti dan kemungkinan amat tinggi bajet itu tidak akan lulus. Jadi sudah tentu baginda tuanku akan meluluskan, berkemungkinan tinggilah meluluskan darurat, ya, semata-mata untuk elak bajet itu daripada diundi, atau untuk mengelakkan keperluan bajet itu diundi. Tapi itu dah lain, sebab baginda tuanku sebenarnya bukannya tidak terlibat dalam politik. Okey,
Jadi apa yang dia cakap betul lah, bajet tu penting untuk rakyat dan dia beri harapan dia sebagai ketua negara, ahli-ahli parlimen tidak bergelut dan sebagainya. Tetapi dia menidakkan penangguhan parlimen, dia menidakkan penangguhan bajet, pembentangan bajet, atau dia menidakkan penangguhan pengundian bajet. Dan dia tidak bersetuju dengan cara Muhyiddin bercadang untuk tangani COVID. Maknanya dia tak nampak lah apa sebabnya saya perlu beri lebih kuasa kepada Muhyiddin sehingga perlu istiadat darurat. Jadi dalam situasi itu kita kena berbalik kepada perlembagaan. Tuanku has done his job. Kita balik pada perlembagaan. Dan menurut perlembagaan, bajet tu dibentangkan kemudian perlu diundi. Okey? Dan undi itu adalah demokratik sebab ahli-ahli parlimen berdasarkan pengalaman mereka dan maklumat yang mereka terima dari konstitusi mereka, mereka boleh tahu bajet tu sesuai ke tidak. Mereka boleh tahu kerajaan ni tahu tak apa yang mereka buat. Adakah tindak tanduk kerajaan ni sesuai dengan konstitusi mereka. Jadi sebab itulah kita ada undi bajet. Jadi kalau majoriti ahli parlimen berasakan kerajaan tidak tahu apa yang dia buat ataupun bajet dia tidak bersesuaian dan tidak mampu untuk menangani wabak COVID because kerajaan sendiri dah gagal untuk menangani wabak COVID dan dah mengaku gagal menangani wabak COVID, jadi mereka akan tolak bajet itu supaya boleh terbentuk kerajaan baru yang dengan segera boleh membentuk satu bajet baru untuk benar-benar cuba membantu rakyat. Bajet yang kerajaan itu yakin dapat membantu dan gunakan sebaik-baiknya untuk cuba menghapuskan wabak COVID ini. So itulah yang berlaku hari ni lah. Jadi memang akan ada suara-suara sebab media arus perdana ni dipegang oleh kerajaan. Jadi mereka akan kerah lah orang untuk buat kenyataan ini, kenyataan itu. Memang akan ada, bukannya 100% MP nak tolak bajet. Bukan. Okay? Tetapi Muhyiddin kalau ada maruah, sila beredar. Pertama kali dalam sejarah istana dah secara langsung dan tidak langsung telah menunjukkan bahawa mereka tidak setuju dengan cara urus tabir kerajaan dalam satu-satu perkara dan menolak terus cadangan kerajaan dalam satu isu yang besar yang melibatkan rakyat, kebajikan rakyat, masa depan rakyat dan sebagainya. Jadi ini adalah satu tamparan hebat kepada Muhyiddin, jadi Muhyiddin harus letak jawatan.